بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran, sesi ke-50. Kita akan menyambung cara mengaplikasikan konsep ke atas surah-surah. Untuk sesi 50 ini, kita akan melihat kepada surah Al-Mulk pula. Oleh kerana surah Al-Mulk ini panjang, itu mengandungi 30 ayat. Jadi saya bercadang untuk melaksanakan 15 ayat pertama untuk sesi ini. Surah Al-Mulk ini bermakna kerajaan, iaitu surah ke-67 yang diturunkan di Mekah. Ayat pertama surah ini berbunyi Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat ini kalau kita lihat dia mempunyai 12 perkataan, iaitu Tabaraka allazi biyadihi al mulku wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Jadi kita ada 12 perkataan dan dimulai dengan tabaraka. Tabaraka ni adalah fi'il, iaitu dia berbentuk, dia adalah fi'il madhi, mabni, dan dia adalah untuk huwa, tabaraka. So dia bentuk ni adalah pola tafa'ala ni. Tabaraka tafa'ala bermakna maha berkat, ini untuk Allah lah ni. Dan allazi, tabaraka allazi, allazi ni fi'il ni, nanti kita tengok fa'il dia allazi. Allazi iaitu dia, apa tu, yang, selalunya yang, tapi di sini dia, iaitu dia refer kepada Allah, maha berkat dia yang. Lepas tu kita akan lihat ayat seterusnya, bi ni adalah harfu jar, and then yadi ni. Lepas tu kalau lepas daripada harfu jar, kita tengok baris bawah lah, yadi maknanya tangan, bi maknanya pada, and then yadi maknanya tangan, and then he nya, jadi maknanya pada tangannya di sini. Jadi kalau kita lihat apa tu seterusnya ada al-mulku. Al-mulku kita tengok dia adalah makna semua kerajaan. Dia ni adalah berbaris marfu. So selalu berbaris marfu dia sama ada dia fa'il ataupun dia mubtada. Di sini kita lihat dia adalah mubtada muahhar dan biyadihi ni. Selalu kalau apa tu perkataan yang apa tu syibu jumlah bermula dengan apa tu harfu jar, dia adalah merupakan khabar muqaddam. Jadi di sini kita lihat khabar muqaddam mendahului, diletakkan dahulu pada mubtada muahhar kerana apa tu kepentingannya, untuk apa tu priority, keutamaan ni. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat di sini, maha berkat dia iaitu Allah yang pada tangannya semua kerajaan. Kalau kita lihat ayat pertama tabarakallazi ni adalah jumlah fi'liyah, dan di sini diikuti oleh, kita tengok ni ada mubtada dan khabar, maknanya adalah jumlah ismiyah. Tapi di ismiyah di sini khabar muqaddam dahulu. Jadi maknanya maha berkat dia yang pada tangannya semua kerajaan, ataupun kalau kita lihat semua kerajaan pada tangannya kalau dalam normal formulation, ayat seterusnya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita tengok wa ni adalah harfun ataf. Di sini kita tengok huwa ni adalah mubtada. Di sini dia adalah damir munfasil. Saya selalu kata damir munfasil selalu menjadi mubtada, Dan ala apa tu maknanya, huwa maknanya dia, ala apa tu harfu jar, ala kulli syai'in, atas atau atas tiap-tiap, kulli selalu tiap-tiap, and then syai'in sesuatu. Syai'in ni adalah, kita tengok dia adalah isim nakirah lah, di baris 2 kan. Ni kulli ni pun dia adalah 3 huruf mati tengah. Jadi dia adalah usul juga isim. Jadi dia di sini kita tengok dia adalah, dia tak ada tanwin, dia tak ada alif lam, maknanya dia adalah mudhaf. Dan di sini syai'in ni dia jadi mudhaf ilaih. Jadi kita tengok di baris bawah ni, pasal dia apa tu berbaris, dia adalah mudhaf ilaih. Kita lihat root word dia adalah sya'a. Dan selepas tu adalah qadirun. Qadirun sisi kita tengok dia adalah sebagai khabar. Sebab kita ada mubtada, jadi kita ada khabar. Huwa ni maknanya dia. Khabarnya adalah qadirun, maha kuasa. Kalau seluruh ayat ni kita makna dan dia atas tiap-tiap sesuatu maha kuasa.
Ayat kedua berbunyi allazi halaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal azizul ghafur. Kalau kita lihat di sini kita mempunyai 16 perkataan. Ya, iaitu allazi halaqa al mauta wa al hayata li yablu nankum ayu satu nankum ahsanu amalan dan huwa al azizu al ghafur. Kalau kita lihat al-lazi ni, dimulai dengan al-lazi ni adalah di sini ialah isim mausul huwa, dia adalah badal. Sebab tadi dalam ayat pertama kita ada tabarakallazi kan. Jadi al-lazi ni adalah badal, iaitu pengganti sama, iaitu dia refer kepada Allah tadi dia ya. Sebab sini dia lah yang ya. Dan halaqa ni adalah fi'il madhi mabni, dia adalah apa tu dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya huwa di sini. So apa itu kalau kita lihat dia maknanya telah menciptakan, dia yang telah menciptakan. So lepas tu kita tengok menciptakan apa. Dan al-mauta, al-mauta ni adalah isim makrifah kamariyah sebab ada alif lam kan. And then dia mansub, dia mansub kerana dia adalah maf'ulun bihi. Dia telah menciptakan apa? Dia telah menciptakan kematian. Ya tu penyambut dia. So kalau kita lihat al-mauta ni root dua dia adalah mata. Ini kita lihat apa tu dia pun juga kita lihat dia lepas tu dan apa tu wa tu maknanya dan ya. Dia adalah ataf sebab al hayata lepas tu. Jadi Allah menciptakan kematian dan kehidupan. So al hayata ni ataf sebab ni adalah maktuf lah. Kalau kita tengok al mauta al hayata dia adalah maktuf alai, dia adalah al mauta. Kita tengok dua-dua sama apa tu baris atas kan, mansub kedua-duanya. Dan kalau kita lihat li lepas tu adalah harfun lam ta'lil dan juga harfun nasab. Itu sebab kita lihat ayat perkataan seterusnya iaitu fi'il ni fi'il yatluwa ni, dia adalah fi'il mudhari' mansub di sini. Dia adalah apa tu dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya huwa di sini. Dan kum ni adalah maf'ulun bihi. So maknanya di sini dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu semua. Seterusnya kita tengok ayyukum. Ayyu ni adalah apa tu isim istifham. Dia adalah mudhaf di sini apa tu sebab dia bertemu lepas dia adalah apa damir. So damir dengan isim selalunya dia akan jadi mudhaf ilaihi di sini ya. So ayyukum apa tu siapakah di antara kamu semua. Ayyukum ni juga dia adalah sebagai mubtada di sini. Siapakah di antara kamu semua ahsanu lebih baik. Tu jadi khabar dia. Kita tengok dia adalah marfu juga di sini. Apa tu ni adalah isim tafdil, dia juga adalah mamnu' min as-sarf. Ingat kita dah buat mamnu' min as-sarf dulu, dia berbaris marfu' dan dia adalah khabar. Dan kita tengok seterusnya amalan. Amalan ni kita tengok dia adalah baris atas. So baris atas kita buat mansubat itu. So dia adalah satu pada mansubat dan di sini dia adalah tamyiz kerana dia apa tu menceritakan apa atau berapa tamyiz ni kan yang dia menjawab soalan apa dan atau berapa. Jadi amalan ni itu lebih baik dari segi apa? Lebih baik dari segi amalnya. Tu dia menerangkan. Ya, so tu tugas tamyiz. So lepas tu kita ada wa, ada harfun istinaf, and then huwa ni adalah mubtada. Dan kita lihat apa tu al-azizu. Al-azizu adalah sebab ada alif lam, dia adalah isim makrifah kamariyah dan dia adalah marfu'. Jadi dia ni adalah khabar sebab kita adalah mubtada dan kita ada khabar. So wal azizul ghafurul. Ni adalah dua di sini, kita ada khabar kedua juga di sini al-ghafuru. So sama dengan al-azizu. Ya, so isim makrifah kamariyah marfu'. So maknanya di sini siapakah di antara kamu semua lebih baik amalnya dan dia maha kuasa maha pengampun. Itu Allah ya. Ayat ketiga kita berbunyi allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi halqi rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. So kalau kita lihat ayat ini mempunyai 19 perkataan iaitu allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi halqi ar-rahmani min tafawutin fa irji'i al-basar al-hal dan tara min futur. Ni kalau kita lihat apa tu dia start daripada allazi iaitu isim mausul huwa ni dan dia adalah badal kerana ayat yang kedua kita tadi kan ada allazi halaqal mauta wal hayata liyabluwakum kan, Allah ciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji kita semua.
Jadi Al-Lazi ni sama dengan Al-Lazi tadi, maknanya dia lah, iaitu Allah yang. Dan Khalaqa seperti tadi juga itu fi'il madhi mabni, dan dia adalah maknanya telah menciptakan. Dan di sini menciptakan apa? Tadi menciptakan kematian, di sini menciptakan sab'an, 7. Dan samawatin, langit. Sab'an ni adalah, kalau tengok dia adalah apa tu berbaris mansub, kerana dia adalah maf'ulun bih di sini. Khalaqa sab'an. Dan lepas tu kita tengok dia juga tidak ada tanwin dan tidak ada alif lam, maknanya dia adalah mudhaf. Samawatin. Dan samawatin ni pun kita tengok dia adalah baris bawah. Jadi dia baris bawah maknanya dia mudhaf ilaih. Jadi sini kita ada mudhaf ilaih, ya. Dan lepas tu diikuti dengan tibakan. Tibakan ni adalah apa tu, kalau kita tengok dia adalah na'at ataupun sifat kepada apa tu sab'an ni. Kalau kita tengok 7 langit tadi yang bertingkat-tingkat. Jadi dia sama-sama adalah baris atas dan baris atas. Tinggal lagi ni adalah nakirah tanwin. Sini dia tak boleh jadi nakirah sebab dia adalah mudhaf tadi, kan. Jadi di sini maknanya dialah yang telah menciptakan 7 langit yang bertingkat-tingkat. Perkataan seterusnya adalah ma, iaitu harfun nafi, dan diikuti dengan fi'il tara. Perkataan tara ni kalau kita lihat dia adalah fi'il mudhari' kerana dimulai dengan ta. Satu daripada tanda fi'il mudhari' adalah dimulai dengan tina, ya nun alif, kan. So ni ta. So perkataan tara ni adalah apa tu, root word dia adalah ra'a. Itu fi'il yang lemah ni, yang kita dah buat juga dulu, ya. Jadi oleh itu dia adalah marfu' dengan dhammah muqaddarah. Dan dalamnya tersembunyi fa'il dan min mustatir takdirnya anta di sini. Maknanya kamu dapat melihat. So tidak kamu dapat melihat. Dan diikuti dengan harfu jafi, maknanya di dalam, and then halqi. Halqi kita adalah apa tu isim, sebab kita tengok dia adalah 3 huruf mati tengah, jadi dia isim berbaris bawah, jadi isim majrur. Dia berasal daripada perkataan halaqa, kan. Dan maknanya dia isim masdar. Apa tu, jadi halqun. Kalau tak tinggal lagi di sini dia halqi sebab dia nak bersambung dengan ar-rahmani ni, satu lagi isim. So kalau kita lihat apa tu, dia juga ni tidak bertanwin dan tidak ada alif lam, maknanya dia mudhaf, dan juga diikuti dengan satu lagi isim yang berbaris bawah. Jadi ini adalah ar-rahmani, ini adalah apa tu mudhaf ilaih. Dia isim ada alif lam, dia isim ma'rifah lah, samsiah. Sebab ada syadah di sini, kan. Allah yang maha, ciptaan Allah yang maha pemurah. So min apa tu harfu jar, maknanya sebarang, and then tafawutin. Tafawutin ni adalah isim nakirah sebab ada tanwin, and then kalau kita lihat kerana dia diikuti dengan mengikut harfu jar, maknanya dia berbaris bawah. Tapi sebagai apa tu fungsi, dia ni adalah maf'ulun bihi di sini. Kalau kita tengok maf'ulun bihi itu kepada perkataan tara ni, iaitu kamu dapat melihat, tidak kamu dapat melihat sebarang pertentangan atau tidak seimbang. Jadi ini dia adalah itu dia punya objek, ya. Jadi kalau kita lihat dia juga adalah berasal daripada tafawata, dia punya root word dia. Dan kalau lihat sebagai maf'ulun bihi, maknanya dia adalah berbaris atas. Itu sebab dia isim nakirah mansub. So kalau kita i'rab dia, maknanya lafaz dia majrur tapi fungsi dia mansub. Jadi majrur lafazan, mansub mahallan selalunya kita sebut dia, ya. Maknanya di sini tidak kamu dapat melihat di dalam ciptaan Allah yang maha pemurah sebarang pertentangan atau tidak seimbang. Perkataan seterusnya ialah fa, iaitu harfun rabita, diikuti dengan irji. Irji ini ialah fi'il amar mabni daripada perkataan raja'a. Dan dalamnya tersembunyi fa'il lamir mustatir, takdirnya anta di sini. Lepas tu kita lihat maknanya ulangilah, maka ulangilah, ya. Allah suruh ulangi pandangan. Al-basarani, iaitu pandangan kamu. Al-basarani kita lihat dia adalah isim ma'rifah kamariyah mansub. Baris atas, jadi maknanya dia adalah maf'ulun bihi. Jadi kita lihat kita ada fi'il dan fa'il dan maf'ulun bihi di sini. Dan hal adalah isim istifham, maknanya apakah. Dan tara kita dah buat tadi, dia adalah fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah muqaddarah daripada perkataan ra'a, kan. Dan maknanya kamu dapat melihat. Dan min harfu jar, maknanya sebarang. And then futurin adalah juga isim sebab tanwin ni, jadi dia adalah isim nakirah. And then kalau mengikut apa tu dia harfu jar, jadi dia baris, nampak ni baris bawah. Tapi sebagai maf'ulun bihi, maf'ulun bihi dia maf'ulun bihi kepada tara ni. Kamu dapat
apakah kamu dapat melihat sebarang kecacatan. Futurin maknanya kecacatan kan. Jadi sebagai maf'ulun bihi dia adalah mansub al-baris atas sepatutnya. So jadi dia adalah dari segi lafaz dia majrur tapi sebagai fungsinya adalah dia mansub. Majrur lafazan, mansub mahalan. Seperti tadi juga. So di sini maknanya maka ulangilah pandangan kamu apakah kamu dapat melihat sebarang kecacatan. Ayat keempat kita berbunyi summarji'il basara karratain yang kalib ilaikal basaru hasyi'an wa hasir. So di sini kalau kita lihat kita ada 12 perkataan. Summa satu, irji' satu, al-basara satu, karrataini satu, yang kalib. Ilai, dan ka, dan al-basaru, dan hasyi'an, wa satu, hasirun satu. Kita tengok summa ni adalah harfun ataf. Sebab tadi ada farji'il basara kan. Sini pun dia ada summarji'il basara juga. Jadi di sini dia adalah maktuf. Di sini ada maktuf alaihi tadi arji'il basara tadi. Ya. So ni kita tengok irji' seperti yang tadi jugalah fi'il amar maknanya ulangilah. Dan al-basara pandangan kamu juga yang tadi kita buat. Dan karatain ni 2 kali maknanya di sini 2 karatain kan. Dia adalah isim mansub musanna. Dia di sini adalah maf'ulun mutlak. Maf'ulun mutlak kita buat itu dia selalu juga menjelaskan mengenai jawab berapa kali kan. So ni ataupun kekerapan. So this one dia adalah apa tu kalau kita tengok dia adalah isim mansub musanna juga untuk 2 kan. Dan lepas tu kita lihat seterusnya yang kalib iaitu fi'il mudhari' majzum di sini. Kita tengok apa tu daripada word inqalaba. Inqalaba ni adalah fi'il yang apa tu pola dia adalah in fa'ala itu kan kita buat juga ni. Lepas tu kalau kita lihat seterusnya adalah apa tu inqalaba ni maknanya saya akan berbalik. Dan ila ni ada fuja, ini ka adalah damir anta, and then al-basaru adalah pandangan, iaitu dia adalah isim ma'rifah kamar marfu, dia juga adalah sebagai fa'il daripada yang qalib tadi ni. Ya. So kalau kita lihat makna di sini, kemudian ulangilah pandangan kamu 2 kali. Nescaya akan berbalik kepada kamu pandangan. Maknanya kita kalau nak tengok kecacatan, kita tengok pada diri kita lah. Kat mana yang cacat. Yang seterusnya kita tengok perkataan apa tu khasyian. Khasyian apa tu kita lihat apa dia adalah isim nakirah mansub. Dia adalah apa tu fungsinya di sini ada hal. Sebab dia adalah baris atas kan dia jadi satu daripada mansubat. Jadi hal selalunya dia menerangkan keadaan atau situasi. Jadi masa pandangan tu apa bagaimana pandangan tu. Jadi kita tengok makna di sini tunduk dan hina. Ya kita tengok pada diri kita sendiri yang jadi apa tu rasa kita kalau tengok kecacatan ataupun ketidak perfectnya Allah buat apa tu cakrawala ke langit ke kita tengok pada diri kita nanti kita yang sendiri akan rasa hina ya. Dan wa ni adalah harfun waw hal dan huwa ni adalah damir huwa dia adalah mubtada damir munfasil kan saya cakap sini. Ni kalau kita tengok hasirun ni. Hasirun adalah isim nakirah marfu sebab dia kalau kita tengok dia marfu ataupun ni sebab dia adalah khabar. Sebab kita ada sini huwa mubtada jadi khabar di sini dia lemah lesu. Makna apa tu dengan tunduk dan hina tadi pandangan tadi sedang dia lemah lesu. Ayat kelima kita berbunyi walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azabas sa'ir. So kita lihat ayat ini mempunyai 20 perkataan ya. Kita ada wa dan ada la dan qad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha dan wa satu ja'alna satu dan ha dan rujuman dan li syayatin dan wa atadna satu dan la dan hum azaba dan as-sa'ir. Jadi wa ni adalah waw kita adalah harfun istinaf. Sekarang ayat ni sekarang telah memulakan cerita baru. And then la ni adalah harfun taukid and then qad adalah harfun tahqiq. So zayyana ni adalah fi'il madhi. Dia adalah kita tengok dia apa tu rut dia adalah zayyana ataupun dia punya pola adalah fa'ala ni. Ni dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun takdirnya nahnu fi mahli rafi'in.
Jadi di sini maknanya kami telah menghiasi, dan demi sesungguhnya kami, kan damir nahnu di sini tadi kata dia adalah kami telah menghiasi Allah lah. As-sama'a itu adalah isim ma'rifah samsiah mansub, dia jadi maf'ulun bihi lah. Di sini kita ada fa'il dan maf'ulun bihi. Zayyana sama'ad dunya, langit maf'ulun bihi, and then ad-dunya ni apa tu yang dekat dengan bumi. Dia ad-dunya ni adalah naat kepada as-sama'a. Jadi kalau kita tengok dua adalah mansub di sini ya. So maknanya di sini, dan demi sesungguhnya kami telah menghias si langit yang dekat dengan bumi. Seterusnya kita lihat harfu jar B, maknanya denganlah dan kita ada masabiha ni diikuti oleh masabiha. Kita tengok dia sepatutnya baris bawah, tapi kenapa dia tak baris bawah? Kerana dia sini adalah perkataan mamnu' minas saraf. Kita dah belajar dulu kan, mamnu' minas saraf tak boleh ada baris bawah. Jadi dia masih nampak fathah atas di sini ya. Dan dia ni adalah bentuk siratul muntaha jumu'. Sebab kita tengok lepas alif ada 3 huruf di sini, b, b, ya, ha. Jadi dia adalah siratul muntaha jumu' jenisnya. Dan kita tengok selepas ni adalah harfun ataf. Sebab kita lihat dia adalah ja'alna ni, fi'il madhi mabni dari root word ja'ala, and then dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun takdirnya nahnu fi mahli raf'in. Dia ni adalah maktuf sebab lepas ataf kan maktuf, dan maktuf alai dia adalah zayyana tadi yang ada ayat sebelum ni. Dan ha ni adalah refer kepada bintang ni. Bintang ni selalu ni adalah jamak taksir. So kalau kita tengok dia adalah muannas. So ha di sini. Di sini maknanya, dan dia juga adalah maf'ulun bihi di sini ya, ja'alnaha, kami telah jadikannya atau bintang, dan rujuman jadi alat rejaman. Jadi kita tengok ni adalah mansub, dia adalah maf'ulun bihi sani atau yang kedua. Dan lepas tu diikuti dengan li harfu jar, and then asyayatin. Ni adalah isim ma'rifah samsiah majrur sebab ada alif lam kan. Dan dia adalah juga jamak taksir. So maknanya syaitan lah. So maknanya di sini dengan bintang-bintang, dan kami telah jadikannya, iaitu bintang, alat rejaman terhadap syaitan. Seterusnya kita lihat wa ni adalah harfun ataf, diikuti a'tadna, iaitu fi'il madhi mabni, root word dia a'tada, and then dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun takdirnya nahnu fi mahli raf'in. So dia ni adalah maktuf, selepas ataf adalah maktuf, and then maktuf alai dia adalah ja'alna tadi kita ada kan. So a'tadna ni maknanya kami telah sediakan. Dan kami telah sediakan. Dan lahum ni adalah jawab majrul, dan bagi mereka maknanya. Dan azaba, kita tengok azab ni adalah juga baris atas, dia adalah maf'ul bihi. Dan pada masa yang sama kita lihat dia juga tidak ada tanwin dan tidak ada alif lam. So maknanya dia adalah mudhaf, nak jadi mudhaf So azabas sa'ir. As-sa'ir ni adalah kita tengok dia pun baris bawah, maknanya dia adalah mudhaf ilaih. Dia adalah isim ma'rifah samsiah majrul, and then root word dia adalah sa'ira. So di sini maknanya neraka yang menjulang-julang. So the whole sentence maknanya, dan kami telah sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang. Ayat ke-6 kita berbunyi walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Kalau kita lihat, kita mempunyai di sini 12 perkataan. Wa satu, li satu. Allazina, dan kafaru, dan bi, rabbi, dan him, azabu, jahannama, wa, bi'sa, al-masiru. Wa ni adalah harful istinaf di sini sebab dia memulakan cerita baru ni, cerita dah bertukar ya. And then li adalah harfu jar, and then allazina. So adalah dia adalah isim mausul hum. Ni kita tengok dia adalah sebagai khabar lillazi ni, adalah khabar muqaddam Dan kafaru ni adalah fi'il madhi mabni daripada kafara. Dia adalah dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya hum sini Dan fi mahli rafi'in. Lepas tu kita lihat B ni adalah harfu jar, dan Rabbi. Rabbi ni adalah kita tengok dia adalah tak ada tanwin, tak ada alif lam, maknanya dia nak jadi mudhaf. Ni Rabbihim, dia adalah kalau kita tengok damir bersambung dengan isim kan, dia adalah selalu mesti mudhaf ilaih, Rabbihim. Dan kita tengok azabu ni. Azabu dia adalah marfu'. So marfu' maknanya dia adalah berfungsi sebagai muqtada di sini. Tapi kerana dia datang selepas muqaddam, habar muqaddam kita tadi, jadi dia sini adalah mubtada muakhar.
So maknanya di sini, dan bagi orang-orang yang telah kufur terhadap Tuhan mereka disediakan azab. Ayat seterusnya, Jahannama. Dia apa tu, Jahannama ni adalah isim, kita tengok dia adalah berbentuk apa tu, azabu Jahannam tadi kan. Apa maknanya, apa tu, azab neraka Jahannam. So dia adalah mudhaf ilaih juga di sini. Dan Jahannama ni juga mudhaf ilaih sepatutnya berbaris bawah, tapi kita tengok dia adalah baris atas kerana dia adalah jenis mamnu' min as-sarf. Seperti tadi juga, mamnu' min as-sarf dia tak boleh ada apa tu baris bawah. Lepas tu dia diikuti oleh wa ni adalah harfun istinaf, and then kerana cerita dah bertukar, and then bi'sa maknanya dia adalah fi'il madhi jamid, dia maknanya apa tu, seburuk-buruk. Al-masiru, tempat kembali. Neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat kembali kan. Dia ni adalah apa tu, adalah berfungsi sebagai fa'il di sini kepada bi'sal masir ni, ya. Ayat ke-70, Iza ulqu fiha sami'u laha syahikan wa hiya tafur. Di sini kita lihat kita mempunyai 11 perkataan. Iza satu, ulqu satu, fi satu, ha satu, sami'u, dan laha syahikan wa hiya tafur. So iza ni adalah zaraf zaman lah, maf'ulun bihi. Dia juga merupakan huruf syarat. Kerana di sini kita ada ayat syarat kita, iaitu ulqu fiha ni adalah ayat syarat kita. Yang apa tu, ulqu ni adalah fi'il madhi mabni majhul. Dia juga kerana dia majhul, jadi dalamnya tersembunyi naib fa'il, iaitu naib fa'il dia damir mutasil dengan waw atas sukun takdirnya hum fi mahli rafi'in. Dia juga menjadi fi'il syarat di sini, ya. Dan kalau kita lihat apa tu, fiha ni adalah jar majrur, and then sami'u, sami'u laha. Jadi bila dia ayat syarat apa tu, pertanyaan, and then apa yang apa tu jawab dia. So jawab dia sami'u laha syahikan. Di sini kita lihat sami'u ni adalah fi'il madhi mabni juga, dan dia adalah fa'il damir, dalamnya tersembunyi damir mutasil dengan waw atas sukun takdirnya hum fi mahli rafi'in. Dia dari sini mereka telah mendengar. Tadi apabila mereka telah dicampakkan ke dalamnya, soalan condition, and apa jadi, mereka telah mendengar darinya syahikan, nanti pekikan atau jeritan. So laha ni adalah jar majrur. Ni kita tengok syahikan ni adalah apa tu, isim nakirah mansub, dia adalah maf'ulun bihi, maknanya suara jeritan. Dan wa ni adalah harfun waw hal, dan hiya ni muannas sebab neraka tadilah refer pada neraka Jahannam tadi kan. Dia adalah damir hiya. So damir munfasil selalunya jadi mubtada. Dan khabar dia adalah tafur ni lah, ia menggelegak, ia sedang menggelegak, maknanya neraka tu marah, dia sedang menggelegak. So kita lihat dia di sini ada tafur, ta kan, makna dia fi'il mudhari' lah, marfu'. Dia dengan apa dalam tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya hiya. Dia adalah juga sebagai khabar di sini. Ayat seterusnya, takadu tamayyazu binal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum hazanatuha alam ya'tikum nazir. Di sini kalau kita lihat kita mempunyai 18 perkataan. Kita tengok takadu satu, tamayyazu min al-ghaizi, and then kullama, and then ulqi, and then fi, and then ha, faujun, and sa'ala hum hazanatu satu, and then ha, and a, and then lam, and then ya'ti, and then kum, and then nazirun. Jadi kita lihat sini perkataan takadu ni. Takadu ni adalah dia sebenarnya fi'il mudhari' nashi, sama seperti kana, fi'il kana dan saudara-saudaranya kan ni. Jadi ini dia adalah mudhari' sebab ada ta di sini. Jadi selalunya kalau seperti fi'il kana, dia punya pola selalunya adalah ada isim kana dan khabar kana. Jadi di sini dia adalah isim kada, dan juga khabar kada. Jadi isim kada di kita di sini adalah yang tersembunyi dalam perkataan takada ni, iaitu damir mustatir takdirnya hiya. Hiya ni sebab dia adalah neraka tadi, jadi itu dia muannas. Jadi di sini apa tu, kalau kita lihat perkataan seterusnya, mana khabar takada dia adalah tamayyazu ni. Dia juga adalah fi'il mudhari' marfu', root word dia adalah tamayyaza. Tamayyaza sepatutnya sini tatamayyazu lah kan, dia punya mudhari' dia. Tapi untuk ringankan bacaan, satu ta ni digugurkan atau dihilangkan. Jadi tu yang jadi tamayyazu saja sekarang ni, ya.
Tapi root word dia memang tamayaza. Dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya hiya juga di sini. Jadi dia adalah sebagai khabar takada kerana dia juga adalah untuk refer kepada neraka tadi. Jadi itu yang mu'anas juga tu. Dan di sini kita lihat min adalah fuja dan al-ghaizi. Al-ghaizi ni adalah sebab ada alif lam, dia adalah isim ma'rifah kamariyah lah. Majrur, dia adalah isim masdar, kata root word adalah ghaza, maknanya marah. So hampir-hampir ia pecah-kecai kerana marah. Neraka itulah. Kataan seterus kita adalah kulama. Ini adalah selalunya adalah huruf syarat. Ingat kita buat itu. Dan bila ada huruf syarat, kita kena cari apa fi'il syarat. Fi'il syarat kita ada ulki ni. Itu fi'il madi mabni, dia majhul. Tadi kita ada ulku. Ni ulki sebab dia ada huwa. Tadi adalah untuk hum. Dia adalah fi'il syarat. Dan kalau kita tengok dia adalah majhul, jadi maknanya dia kena ada naib fa'il. So di sini untuk perkataan ni naib fa'ilnya dizahirkan. So kita kena cari naib fa'il perkataan yang marfu'. Perkataan yang marfu' kita kena adalah faujun di sini. Faujun ni adalah isim nakirah marfu'. Dia daripada perkataan faja ni. Jadi lepas tu antara ni fiha ni adalah jawab majrur lah. Dan maknanya sini tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan dari orang kafir faujun ni. Dan lepas tu ayat syarat kita. So ayat jawab di mana? Kita lihat ni sa'ala ni. Iaitu adalah fi'il madhi mabni huwa, dan hum, sa'ala hum, dan hum ni adalah maf'ulun bihi. Sebab apa tu damir dengan fi'il kan. Jadi dia adalah maf'ulun bihi di sini. And then hazanatu ni dia adalah kita tengok dia adalah sebagai fa'il juga di sini. Sebab sa'ala ni fa'il yang tersembunyi tak ada, jadi dia fa'il dizahirkan di sini. Hazanatu. Dia juga marfu' di sini. Dan kalau kita tengok dia juga tidak ada tanwin dan alif lam, maknanya adalah jadi mudhaf. Hazanatuha. Sebab kita tengok isim dengan damir, dia selalu jadi mudhaf ilaihi di sini. So maknanya di sini tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan dari orang kafir bertanya kepada mereka oleh penjaga neraka. Perkataan seterusnya kata tanya tadilah harfun istifham ya. Dan apakah maknanya? Dan lam harfun nafi dan juga jazam. So sebab kalau dia jazam maknanya itu fi'il berikutnya kita tengok dia adalah fi'il mudhari' majzum ni. Dia adalah root word dia untuk huwa di sini yati ni. So ata yati. Dan maknanya datang. Apakah belum pernah datang? Ni apa yang ditanya oleh penjaga neraka kepada orang kafir. Ini kita tengok ya'tikum. Kum ni adalah damir antum. Dan kita tengok dia bersambung dengan fi'il. Maknanya dia adalah maf'ulun bihi. Tapi di sini dia maf'ulun bihi muqaddam kerana dia datang sebelum fa'il. Sebab fa'il kita adalah perkataan nazirun ni. Dia adalah marfu', jadi dia adalah fa'il yang dizahirkan ya. Dia adalah kalau tengok dia pada root word adalah nazira, maknanya seorang pemberi amaran. Jadi apakah belum pernah datang kepada kamu seorang pemberi amaran? Ini apa yang ditanya oleh penjaga neraka kepada orang kafir. Nah, seterusnya jawapan mereka adalah qalu bala qad ja'ana nazirum fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. So kalau kita lihat ayat ini mempunyai 21 perkataan. Iaitu kita lihat dia ada qalu, ini ada bala, ini qad, ini ja'a, ini na, nazirun, ini fa, kadzabna, ini wa, ini qulna, ini ma nazzala Allah min syai'in in antum illa fi dhalalin kabirin. Qalu ni selalulah fi'il madhi mabni kan untuk damir untuk hum di sini. Kita selalu buat ni. Mereka itu ahli neraka telah berkata, dia jawab bala benar harfun jawab ni. Dan qad harfun takkid dan juga taukid ni sesungguhnya. Dan ja'a ni fi'il madhi mabni sesungguhnya makna telah datang. Ja'a na kamilah maf'ulun bihi ni dia itu damir nahnu ni. Dia pun damir muqaddam sebab dia datang sebelum fa'il ni nazirun ni seperti tadi pemberi. Jadi dia cakap mereka ahli neraka telah berkata benar sesungguhnya telah datang kepada kami pemberi amaran.
Fa ni adalah harfun ataf, makna lalu. And then kazabna ni lepas ataf jadi dia adalah maktuf lah. So kalau kita tengok dia maktuf kerana daripada dengan perkataan maktuf lain dia ja'ana. Lalu kami telah dustakan. Seterusnya wa ni juga harfun ataf. And then kulna adalah fi'il madhi mabni pada qala. Ini dia adalah untuk damir mutasil nun alif atas sukun takdirnya nahnu fi mahli rafi'in. So dia ni juga adalah maktuf kepada tadi kazabna. Jadi sini kuna dan kami telah katakan ya. Dan ma ni harfun nafi lah macam tadi. Dia kata tidak pernah Nazala adalah fi'il madhi mabni untuk huwa daripada perkataan nazala. Ini maknanya telah menurunkan. Allah ni Allah lah. Ini dia adalah fa'il di sini. Di sini apa tu fa'il dia dan fa'il dizahirkan. Dan min apa tu harfu ja dan syai'in ni adalah apa tu kita tengok dia adalah maf'ulun bihi. So di sini dan kami telah katakan tidak pernah telah menurunkan Allah dari sesuatu pun. Ini nak menunjukkan dia adalah berbohong. So lagi satu min syai'in ni. Min syai'in ni tadi saya kata dia adalah maf'ulun bihi, tapi kita tengok dia adalah berbaris bawah di sini sebab dia lepas harfu jar. Jadi di sini dari segi i'rab kita kata dia daripada lafaz. Dari segi lafaz dia majrul, tapi dari segi fungsi dia adalah mansub kerana dia maf'ulun bihi, iaitu majrul lafazan mansub mahallan selalunya kita kata di sini. Seterusnya in antum illa fi dalalin kabira. So ini adalah harfun nafi. Dan kita tengok antum ni adalah damir apa tu antum selalunya dia damir munfasil dia mubtada lah. Dan illa adalah harfun istighna. Ini kita dah buat juga. Dan fi dalalin ni adalah apa tu harfu jar dan juga isim nakirah majrul daripada root word dia dalla ni. Dan dia adalah sebagai khabar. Sebab kita ada mubtada antum, jadi di mana khabar dia di sini fi dalalin. Tidak lain kamu semua melainkan dalam kesesatan. And then kabirin na'at, kesesatan yang besar. Dia na'at ni adalah untuk dalalin. Sebab kita tengok dua-duanya adalah majrul, dia match. Seterusnya ayat ni waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. So kita tengok ayat ni mempunyai 12 perkataan juga. Dan satu qalu dan law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis as-sa'iri. Dan ni adalah harfun ataf sebab selepas ni kita tengok matuf ni adalah qalu ni. Sebab sebelum tadi kita ada qalu bala qad ja'ana kan. So sini qalu law kunna. Jadi ni adalah matuf alai ayat ke ayat. So qalu ni kita dah buat tadi fi'il madhi mabni, dan lepas tu law ni adalah harfun syarat. So bila harfun syarat kita kena cari di mana fi'il syarat. So fi'il syarat dia adalah kunna ni. So kunna ni kita tengok dia juga adalah fi'il madhi nashi, iaitu ada isim kana yang kita dah buat dulu, dan juga mesti ada khabar kana. Jadi di sini khabar kana dia adalah nasma'u ni, iaitu fi'il mudhari' marfu', root dia sami'a, ini dalamnya tasmi' fa'il dan mim mustatir takdirnya nahnu. Jadi semua bila dia apa tu sebagai maktuf alai di sini, sebab kita lihat perkataan seterusnya adalah au, iaitu ataf, dan nak kilo ni adalah maktuf. So kita tengok dua-dua adalah fi'il mudhari' marfu'. Di sini root dia akila ya. So dalamnya tasmi' fa'il dan mim mustatir takdirnya nahnu. Jadi dia adalah nak kilo dengan nasma'u ni. Dia adalah dua-dua sama fi'il mudhari' marfu'. Jadi maktuf dan maktuf alai. Maknanya di sini dan mereka telah berkata kalaulah kami dahulu mendengar atau memahami. Ini menyesal orang kafir menyesal. So kita lihat sekarang kita dah ada ayat syarat, jadi jawab syarat di sini. Ma kunna fi ashabis sa'ir, itu nescaya tidak kami telah termasuk dalam kalangan ahli neraka yang menjulang. So ma ni adalah harfun nafi, and then kunna tadi kita dah buat fi'il madhi nasi tadi, and then fi adalah harfu jar, ashabi ni adalah apa tu isim majrul, dan dia adalah kita tengok dia adalah sebagai fi ashabi ni adalah khabar kana ni.
Sebab di sini ada isim kana, jadi di sini adalah khabar kana. Dan ashar ni kita tak ada tanwin, tak ada alif lam, so dia adalah mudhaf lah. Dan mudhaf ilaih dia as-sa'iri ni, ashabis sa'ir, iaitu kalangan ahli neraka yang menjulang. Jadi kalau kita tengok sini, nescaya tidak kami telah termasuk dalam kalangan ahli neraka yang menjulang. Ini jawab syaratnya. Ayat seterusnya, fa'tarafu bizambihim fasuqan li ashabis sa'ir. Kita tengok sini, dia mempunyai 10 perkataan, iaitu fa dan a'tarafu. Lepas tu bi, zambi, dan him, fa, sukan, dan li, ashab, as-sa'iri. Fa ni adalah harfun istinaf, dan i'tarafu. I'tarafu ni adalah fi'il madhi mabni daripada i'tarafa. So, pola dia adalah ifta'ala. Ni kita dah buat dulu. Di dalamnya tasmi' fa'il damir mutasil mabni dengan waw atas sukun, takdirnya hum fi mahli raf'in. Lepas tu bi adalah harfu jar, dan zambi ni adalah isim majrur, dan dia juga adalah mudhaf. Zambihim kan dia dengan bersambung dengan damir. So damir dengan isim jadi mudhaf ilaih di sini. Makna kemudian mereka telah mengakui dengan dosa mereka. Kita tengok ayat seterusnya, fasukan li ashabis sa'ir. Fa ni adalah harful istinaf, dan suhkan ni dia adalah maf'ulun mutlak di sini, sebab dia menceritakan, menerangkan bagaimana dilakukan kepada orang kafir yang berdosa, iaitu maka kebinasaan suhkan ni. Dan li ni adalah harfu jar bagi ashabi, adalah kita buat banyak kali ni mudhaf ilaih dengan ashabi sa'ir ni, kalangan ahli neraka ya. So maka kebinasaan bagi kalangan ahli neraka. Ayat seterusnya, innal ladzina yashawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. So kita tengok sini ada 13 perkataan, iaitu in, allazina yashawna rabba, dan hum, bi al-ghaibi, dan la, dan hum, maghfiratun, wa satu ajrun, satu kabirun. So ini adalah harfun nashi dan juga harfun taukid. So bila ada harfun nashi inna, maknanya dia ada isim inna. So isim inna kita ni ada allazina ni, isim mausul ni. Dan dia punya berikutnya adalah yashawna ni. Maknanya fi'il dia adalah fi'il mudhari' marfu', dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil mabni dengan waw atas sukun, takdirnya hum fi mahli rafi'in. So maknanya mereka takut, sesungguhnya orang yang mereka takut. Takut siapa? Rabba ni maf'ul bihi kita lah, Tuhan kan, dan dia juga rabbahum jadi mudhaf ilaih di sini, damir dengan isim, so Tuhan mereka. Dan bi adalah harfu jar, dan al-ghaibi adalah isim majrul, mereka tidak dilihat. Sesungguhnya orang yang mereka takut Tuhan mereka semasa mereka tidak dilihat. So apa jadi? Lihat la, lahum, dia adalah jar majrul, la harfu jar bagi, dan hum bagi mereka. So dan kita tengok seterusnya adalah maghfiratun. Kita tengok ni adalah isim dalam marfu' sebab ada baris hadapan. So maknanya dia adalah mubtada. Dan dia punya khabar dia adalah lahum ni. Jadi dia datang dahulu sebelum ni, jadi dia adalah khabar muqaddam, dan ni adalah mubtada muakhar, maghfiratun. Lahum maghfiratun ni bagi mereka keampunan ni. Ni adalah juga khabar idna kepada isim inna tadi allazi kan, orang-orang yang mereka takut tadi kepada Tuhan masa tak nampak. So bagi mereka dia keampunan, tu khabar dia. And then wa ni adalah harfun ataf, and then ajrun adalah maktuf, sebab ada ataf kena ada maktuf. So maktuf alaihi dia adalah maghfiratun. Dua-dua adalah kita tengok adalah marfu', and then tanwin, and then kabirun. Ni adalah naat lah sifat kepada ajrun ni. Kita tengok dia adalah match ni dari segi jantina, dari segi i'rab dia, dan juga dari segi jenis dia, dua-dua nakirah ya. So maknanya di sini bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. Ayat seterusnya, ayat ke-13, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bizatis sudur. Kita tengok ayat ini mempunyai 14 perkataan, iaitu wa, asirru, qaula, and then kum, au, ijharu, bi, and then he,
inna, and then hu, and alimun, and then bi, and then zati as-suduri. Waw ni adalah harful istinaf kerana sekarang ayat ni memulakan cerita yang lain. Dan asirru adalah fi'il amar mabni, root word dia adalah asarra. Dia dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil mabni dengan waw atas sukun tak adanya antum fi mahli raf'in. Lepas tu maknanya kamu rahsiakanlah, dan kamu rahsiakanlah. Dan kaula adalah, kita tengok 3 huruf mati tengah kan, maknanya dia isim. Dan baris atas dia isim mansub. Isim mansub selalunya dia adalah maf'ulun bihi lah di sini. Lepas tu dia fi'il dan fa'il, lepas tu maf'ulun bihi, dia punya objek kan. Kamu rahsiakanlah perkataan kaula ni. Dan kum damir selalunya bersambung dengan isim mansub. Dengan isim dia adalah menjadi mudhaf ilaih lah di sini. So kita tengok kaula ni selain pada maf'ul bihi dia juga menjadi mudhaf. Kum ni adalah mudhaf ilaih, ya, maknanya kamu. Lalu au adalah harfun ataf. Ni kita dah buat juga harfun ataf dulu ni. Dan diikuti oleh ma'tuf lah. Ijharu ni. Ijharu juga adalah fi'il amar mabni, jahira root word dia. Dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil mabni dengan waw atas sukun tadinya antum fi mahli raf'in. So kalau dia jadi ma'tuf, so di mana ma'tuf alai dia? Ma'tuf dia alai dia adalah asirru ni. Sebab asirru ni pun juga adalah fi'il amar mabni kan. So dia sama-sama fi'il amar mabni. So dan lepas tu diikuti dengan harfu bi, and then hi. Bi damir huwa. So makna di sini dan kamu rahsiakanlah perkataan kamu atau kamu nyatakan dengannya. Innahu alimun bizati sudur. Kita tengok inna ni adalah harfun nasi. Seperti tadi juga bila ada harfun nasi dan taukid inna ni, kita kena ada isim inna. Isim inna kita ni adalah hu ni. Nampak damir huwa di sini kan. Dan dia punya kabar inna dia alimun. Dia kita dia adalah marfu ni, isim nakirah marfu ya, kabar inna. Dan bi ada harfu ja, dan zati ni. Ni adalah asmaul hamsah di sini kan. Dan kita tengok dia adalah baris bawah majrur kerana lepas harfu ja. Ini dia adalah kita tengok dia adalah juga jadi mudhaf zati sudur ni. Kita tengok dia adalah muannas sebab sudur ni adalah untuk jamak taksir kan, tidak berakal, ghairu akil. So di sini isi yang terkandung dalam dada, ya. So maknanya dia sesungguhnya dia maha mengetahui terhadap isi yang terkandung dalam dada. Jadi sama ada kita zahirkan atau kita sembunyikan, Allah maha mengetahui. Ayat seterusnya, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Kita tengok sini kita mempunyai 9 perkataan, iaitu a1, la1, ya'lamu 1, man khalaqa wa huwa latifu al-khabir. So a ni adalah harful istifham lah, selalu kita buat kan. Dan la adalah harful nafi, dan ya'lamu ni adalah fi'il mudhari' marfu', wa dia adalah alima, selalu kita buat juga ni. Dan man adalah isim masul, dia adalah juga fa'il. Jadi sini adalah kita tengok fa'il yang disahirkan man. Nan khalaqa ni adalah fi'il madhi mabni, fi'il dan dalamnya sebenarnya fa'il damir mustatir tak adanya huwa. So maknanya apakah tidak mengetahui oleh dia, iaitu Allah, dia yang telah menciptakan. Ini soalan ni. So seterusnya wa huwa latiful khabir. Wa ni harfun waw hal, dan huwa ni adalah damir huwa dan damir munfasil, so dia adalah mubtada. Latifu kita tengok dia adalah isim ma'rifah samsiah marfu, dan dia sebab marfu dia adalah khabar, sebab bila ada mubtada kita cek khabar. So khabar dia al-latifu yang maha halus, dia yang maha halus. Dan al-khabir satu lagi khabar, ada 2 khabar. Jadi masa kita buat dulu ni ada 2 kan, ada yang mubtada dengan 2 khabar. Ni al-khabiru maha mendalam pengetahuannya, sedang dia maha halus, maha mendalam pengetahuannya. Ayat ke-15 kita berbunyi huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi nusyur. Jadi di sini kita lihat kita ada 21 perkataan, iaitu huwa allazi dan ja'ala la ankum al-arda zalulan fa amshu fi manakibi dan ha wa kulu min rizqi hi dan wa ilaihi anahi an-nusyuru. So kita tengok huwa ni adalah damir munfasil. Dia adalah mubtada lah, damir munfasil.
Dan khabar dia adalah allazi ni, dia yang ya. Dan ja'ala kita dah buat banyak kali ni, fi'il madhi mabni ja'ala ni, dan dalamnya sebut fa'il dan mustatir takdirnya huwa, telah menjadikan. Dan lakum ada jawa majrul, apa tu harfu jar dengan damir antum, dan kita tengok bagi kamu. Dan al-arda dia adalah baris atas, maknanya dia maf'ulun bihi lah. Dan maknanya bumi ni. Dan zalulan dia adalah maf'ulun bihi kedua ni, iaitu mudah digunakan. So dia yang telah menjadikan bagi kamu bumi mudah digunakan. Sambungan ayat lagi ni, famshu ni, fa ni adalah harfun ataf, kerana ayat ini adalah menyambung ayat sebelum kita tadi, wallazi ja'ala lakum arda tadi kan, yang Allah telah menjadikan bumi zalulan, mudah untuk digunakan. Dan selepas tu apa, fa ni harfun ataf, maka imshu ni adalah fi'il amar mabni. Daripada perkataan masya, dan dalamnya tertulis fa'il dan mutasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya antum fi mahli raf'in. Maka kamu jelajahilah. Allah kata dia dah jadikan bumi ini mudah untuk digunakan. Jadi kamu jelajahilah. Dan fi harfu jar, and then mana kibi ni. Ini adalah isim majrul, dia adalah jamak taksir. Dan kalau kita lihat, maknanya adalah segala penjuru. Jelajahilah di segala penjuru. And then ha-nya. Ini adalah, apa tu kalau kita tengok, ni adalah mu'anas. Ha ni, damir ya. Jadi dia adalah kerana refer kepada arda tadi kan, apa tu bumi. And then wa adalah harfun ataf, and then kulu ni. Kulu adalah satu lagi fi'il amar mabni daripada perkataan akala. Kita buat juga banyak kali ni. Dan fa'il dalamnya tersembunyi damir mutasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya antum fi mahli raf'in. Di sini dia juga selepas huruf ataf kita punya maktuf lah. So maktuf dia jadi maktuf alai dia adalah amshu, imshu ni. So apa tu kulu and then imshu ya. Maknanya jadi sini, maka kamu jelajahilah di segala penjurunya dan kamu makanlah. Sambungan lagi seterusnya, makalah min dari rizki. Min tadi harfu jar, dan rizki ni 3 huruf mati tengah, dia isim lah. Tapi dia majrur sebab lepas harfu jar. Jadi lepas dia adalah diikuti dengan hi, iaitu damir huwa. Jadi maknanya dia jadi mudhaf ni, mudhaf ilaih. So lepas tu maknanya dan rezeki, dari rezekinya, makalah dari rezekinya. Dan wa apa tu harfun istinaf, makna dan ilai maknanya kepada, apa tu daripada harfu jar ni, and then hi adalah damir huwa. Dan ilaihi ni adalah khabar muqaddam ni, sebab lepas tu an-nusyuru. Ni kita lihat kita ada isim yang berbaris marfu. So maknanya dia adalah mubtada. Tapi sebab dia datang selepas khabar, jadi dia adalah mubtada muakhar di sini. So apa tu root word dia adalah nasyara. So di sini maknanya kamu dibangkitkan hidup semula, nasyara. So dari keseluruhannya, dari rezekinya, dan ingatlah kepadanya kamu dibangkitkan hidup semula. Jadi kalau kita lihat ayat yang ke-15 ini, Allah menjadikan bumi mudah digunakan. Dan Allah suruh kita jelajahi dan cari rezeki. Tapi kita jangan lupa, kita akan dikembalikan kepadanya akhirnya. Jadi kita kena beribadatlah ya. InsyaAllah. Di sini saya kongsikan perbenaraan kata yang saya kumpul dari 15 ayat pertama surah Al-Mulk. Sambungan perbendaharaan kata kita untuk sesi ini. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian ilmu. Saya sudahi dengan surah Al-As dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khus illa allazina amanu amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wallahu a'lam.